ketika menceritakan tentang sunnah Nabi SAW pada malam hari raya Qurban, Hafiz Ibnul Qayyim berkata, kemudian Nabi SAW tidur hingga ke pagi. Baginda tidak menghidupkan malam itu. Ya, tengok, tidak menghidupkan malam itu. Semata-mata nak guna nama Imam Syafi'i, kononnya ada dalam kitab, memanglah ada, tapi cara dia riwayat macam mana? Kita tak boleh menyalahkan Syafi'i, dia betul dah, cuma kita tu tak faham. Ini balaghana, gitu ya, tak ada sanad. Balaghana itu apa orang panggil? Itu riwayat balagh, bukan riwayat ta'liq, bukan riwayat mudzakarah, ini riwayat balagh. Kedudukan riwayat balagh, apa kedudukannya? Kena tahu. Sebab gini yang saya sebut tu, aduh, dia sungguh-sungguh lah sebut, dalam kitab ada sebut ni, Imam Syafi'i sebut. Allah, yang sebut tu pula ada kedudukannya. Orang anggap dia hebat lah. Kalau boleh dia dengar, tapi saya tidak mahu sebut nama lah. Dia dengar, biar dia dengar. Biar dia dengar dan biar dia faham. Yang dia sebut, tonjolkan sangat tu apa. Dia faham baik ke, dengan baik ke atau macam mana. Lain kali nak bercakap tu, bercakap kena fikir banyak kali lah. Nanti sebab apa? Sebab ni lah. Dia kata, balaghana anna ad-du'a yustajabu fi 5 layal. Fi laylatil jum'ah, wa laylatil adha, wa laylatil fitr, wa awwali laylatin min rajab, wa laylatil nisf min sya'ban. Bermaksud sampai maklumat kepada kami. Itu makna balagh. Kami dapat tahu. Gitu kami dapat tahu atau sampai maklumat kepada kami bahawa doa mustajab pada 5 malam berikut: malam Jumaat, malam hari raya Qurban, malam hari raya puasa, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Perlu diketahui bahawa riwayat itu tidak bersanad. Itu orang panggil riwayat tanpa sanad. Ia hanya satu riwayat balagh. Bila sebut balaghana, balaghani, itu riwayat balagh namanya. Riwayat secara balagh dihukum para ulama hadis sebagai dhaif. Gitu. Jangan kita nak buat dalil, nak tonjol pula. Kecuali riwayat balagh Imam Malik dalam Muwatta'. Itulah. Itu pun tidak semuanya dianggap sahih oleh mereka. Paling tidak 4 dikatakan tidak sahih. Dipertikaikan. Walaupun nak kata itu boleh lagi, tak apalah. Itu saja yang dipertikaikan. Yang tidak dipertikaikan banyak. Tapi yang Imam Malik saja. Ya, Imam Syafi'i tak ada disebut. Tak ada disebut gitu. Riwayat balagh dia sahih, tak ada sebut. Riwayat balagh pada hakikatnya adalah riwayat munqati' dan mu'allaq. Ini istilah. Hakikatnya munqati' dan mu'allaq. Dikatakan mu'allaq apabila perawi di bahagian atasnya sahaja disebutkan. Macam Imam Bukhari kata, Ibnu Abbas berkata, atas tu dia. Ya, sanad di bawah tak ada, tapi di atas dia ada sebut, iaitu Ibnu Abbas. Berbeza dengan riwayat Asy-Syafi'i ini, kerana perawi di bahagian atasnya pun tidak disebut. Kalau ada di atas tu boleh tahan. Itulah orang panggil mu'allaq. Ini nak kata mu'allaq pun tidak ni. Itu kedudukan balagh. Maka kedhaifannya lebih teruk daripada riwayat balagh dan mu'allaq biasa. Kalau riwayat balagh, mu'allaq biasa tu pun dah dhaif dah. Apatah lagi kalau tak ada langsung seorang pun perawinya disebut. Dia paling dekat dengan dia, yang di tengah atau paling atas tak ada. Cuma balagh mana? Tak ada siapa pun pakai kaedah tu. Kalau pakai kaedah tu bahaya tu. Semata-mata imam. Biar betul dulu dia cakap tu. Nanti kalau orang masuk dalam kitab dia kemudian hari, macam mana? Riwayat seperti ini juga termasuk dalam riwayat dhaif jiddan. Ini dhaif jiddan. Tidak dapat diketahui langsung siapakah perawi-perawi. Jadi berapa orang yang gugur tu? Kalau riwayat gugur 2 orang saja, mu'adhal orang panggil, pun dhaif jiddan dah. Ini berapa orang ni? Tak tahu. Yang gugur tu orang macam mana pun tak tahu. Perawi maudhu' boleh jadi, tak tahu. Kita nak kata kalau Imam Syafi'i mesti jamin. Ada. Yang di atas tadi kita dah bincang. Guru dia. Apa orang kata? Itu sebut nama, kena tu. Boleh pegang tu. Ini tak sebut nama, mana kita tahu? Takut diambil daripada orang sama. Memandangkan tidak ada satu pun riwayat musnad yang sahih dalam bab ini, maka bagaimana pula akan diutamakan riwayat munqati' seperti itu untuk mengatakan ada kelebihan ibadat khusus pada malam 2 hari raya? Macam mana kita nak bersandar kepada yang seperti ini? Bukankah doa juga merupakan salah satu bentuk ibadat? Doa ni pun ibadat juga. Kena ada sandaran yang kukuh. Kalau kita kata doa ini bab doa tak apa, bolehlah dhaif. Okey, tak apa. Dhaif macam mana? Dhaif jiddan tetap tak boleh pakai. Kalau dhaif sikit-sikit boleh lagi untuk doa. Tapi ini bukan dhaif biasa, bukan dhaif khafif, ringan, bukan.
Maulana Abdul Hayy. Sebab dia semakin dikenali sekarang. Maulana Abdul Hayy ni seorang ulama hadis besar di India. Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi menulis di dalam Al-Athar Al-Marfu'ah, tidak harus beramal dengan hadis maudhu'. Hadis dhaif yang dikatakan oleh para ulama boleh beramal dengannya dan boleh diterima itu ialah yang tidak sangat dhaif, iaitu yang tidak terdapat di dalam mana-mana sanadnya perawi pendusta atau dituduh pendusta atau matruk dan lain-lain sebab. Kalau ada ini, itu orang panggil hadis dhaif sangat. Kalau tak ada ini semua, cuma ingatan dia kurang kuat sikit, boleh lah. Dan dia tidak bercanggah dengan riwayat lain. Itu baru dhaif ringan orang panggil. Kebetulan ada ayat Quran yang sesuai dengannya. Bolehlah. Dia tidak bercanggah dengan mana-mana dalil. Tengok dalam kitab tu. Di tempat yang lain pula beliau berkata, adapun beramal dengan hadis dhaif untuk fadail a'mal, maka mendakwa para ulama sepakat tentang boleh beramal dengannya adalah tidak benar. Tak benar orang kata kalau fadail a'mal hadis dhaif boleh amal. Sepakat? Tidak sepakat. Ini dia kata. Ya, memang itu pendapat jumhur ulama, betul. Tetapi dengan syarat hadis itu tidak sangat dhaif. Kalau sangat dhaif, semua kata tak boleh pakai. Kalau ia sangat dhaif, maka tetap tidak boleh diterima walaupun dalam bab fadail a'mal. Jelas dia sebut. Kalau nak pakai juga, kalau katakanlah, ni ulama-ulama tak sebut sini, saya tak sebut sini, ulama kata kalau nak pakai juga, yang dhaif sangat, katakanlah nak pakai juga, jangan ingat dapat pahala bila kita buat. Satu. Yang kedua, jangan ingat itu daripada Rasulullah. Jangan ingat dapat pahala, jangan ingat daripada Rasulullah. Dan jangan kata itu sunnah kan. Dah kalau macam tu nak buat apa? Tak dapat pahala, nak buat apa? Jangan kata itu bukan Rasulullah. Jangan kata. Dah kalau bukan Rasulullah, siapa? Kita nak belajar, nak ambil kelebihan dengan siapa? Jadi tak ada guna. Lepas tu tak boleh i'tiqad bahawa ini memang kata-kata Nabi, tak boleh. Kalau dhaif yang teruk ni maksudnya, tak boleh. Untuk doa sekali, untuk fadail amal pun tak boleh. Yang kata boleh tu kalau dhaif ringan, boleh. Itu pun tidak sepakat. Ya, jumhur ulama kata boleh, betul. Tapi kalau tidak dhaif sangat. Kalau dhaif sangat, dia bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis yang sahih. Perawi dia 2 orang gugur. Ni seorang pun tak ada. Lagi teruk lah. Takkan lebih baik macam ni. Seorang pun tak ada. Balang ada. Gitu saja. Dalam keadaan tiada siapa pun kata kalau balak Imam Syafi'i, itu sahih. Tak ada siapa pun kata macam. Kena berhati-hati bila nak petik tu. Jangan kira petik saja ada dalam kitab tu saja. Ketika menceritakan tentang sunnah Nabi SAW pada malam hari raya Qurban, Hafiz Ibnul Qayyim berkata, kemudian Nabi SAW tidur hingga ke pagi. Baginda tidak menghidupkan malam itu. Tengok, tidak menghidupkan malam. Baginda tidak menghidupkan malam itu dan tidak ada satu pun hadis sahih tentang menghidupkan dengan beribadat pada malam 2 hari raya. Itu kata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Maknanya mengikut ulama-ulama tak ada. Ini tentang malam 2 hari raya.